kuasa meremang. Kau rasa kan, ada ke perempuan rambut panjang pakai baju kurung? Betul, dia pakai baju kurung. Baju kurung tu ala-ala cotton. Kan ada satu masa tu famous baju kurung ala-ala cotton, yang orang kata nampak perempuan Melayu terakhir dia nampak. Weh guys, korang, rambut dia korang, akak tengok tau, memang kau nampak rambut dia hitam, berkilat, cantik korang. Kalau buat iklan shampoo memang elok. Hai korang, Assalamualaikum. Korang bersama Akak Cengkeh lagi hari ni untuk share lagi cerita seram. Okey, kali ni cerita seram ni akak sendiri lalui masa akak sedang praktikal. Masa tu dalam ujung semester kelima lah akak cuti dan akak join praktikal. Jadi kejadian ni lebih kurang tahun 2002. Lebih kurang macam tu lah. So Akak Cengkeh pun akan bercerita pasal hantu Shilin hari ni. Okey. Sebelum tu, korang kenalah like, share, komen, subscribe Cengkeh Channel. Alkisahnya bermula masa tu lah kan. Masa tu dekat sikit ya. Akak menyewa di satu apartmen. Apartmen tu korang dekat Sentul. Rasanya orang-orang dekat area Sentul tahulah kan. Apartmen Sentul ni, dia nak kata apartmen baru tak baru, lama sangat pun tak lama sangat. Tapi kalau tengok apartmen dia pun, dia struktur agak lama jugalah kan. Jadinya alkisahnya akak menyewa kat situ untuk tempoh praktikal tersebut. Akak menyewa bersama dengan kawan-kawan akak yang praktikal sama dengan akak dan praktikal di tempat lain. Untuk pengetahuan korang, akak masa tu praktikal bersama satu produksi filem. Masa tu tak silap akak di tengah syuting cerita Trauma. Rasalah kan cerita Trauma, lakonan Amy Mastura dan juga Amy Mastura dan Azhar Sulaiman. Kalau ada yang tahulah cerita tajuk Trauma tu. Okey, ketepikan pasal cerita Trauma. Jadi kita syuting ni, dia bukan orang kata pergi praktikal office hour. Maksudnya bila syuting ni dia ada time malam, dia ada time siang. Jadinya tak menentu. Dia atas nasib akak dua tim. Okey, untuk tim akak ni akak berdua. Jadi untuk tim kawan akak pun berdua. Kita orang bergilir. Bila akak ikut syuting, akak akan ikut syuting malam. Bila kawan akak lagi dua ni, dia akan ikut syuting siang. Jadi masa yang akak dengan kawan akak seorang ni syuting malam, jadi kita orang tak menentulah. Kita orang balik kadang pukul 3 pagi, kadang pukul 5 pagi, kadang pukul 12 malam, tengah-tengah malam rembang tu kita orang balik. Alkisahnya bermulanya kat sini, ada satu malam tu korang, kira akak dengan kawan akak ni macam nak masuk lift. Okey, lift dia macam mana lift tua yang bila buka lift tu pun kekek macam tu lah kan. Lift lama. Jadi kalau lift tu berfungsi, kira syukur untuk kita orang. Kalau kita orang nak panjat tangga memang tinggi korang. Tingkap 6 atau 5 tak saya ingat kita orang. Sebab akak menyewa sekejap, jadi akak lupa tingkat 6 ke tingkat 5, lebih kurang macam tu lah. Jadi masa akak masuk lift tu, kita orang kira macam budak baru nak up kan, student baru nak up, yang tahu seronok, yang tahu bersembang pun tak ada dah, mulut ni tak ada insurans. So kita orang duduk dalam lift, kedudukan dia, kita orang masuk, kita orang duduk berdua kiri kanan memandang ke depan lift. Okey, masa tu ada satu perempuan berambut panjang, kira panjang tak panjang, atas pada punggung lah rambut dia kan. Dia tak menunjukkan wajah dia. Korang boleh bayang tak, bila orang, masa kita orang tengah sembang ni, bila perempuan tu masuk, dia bukan masuk macam kita orang kaki ke depan, muka ke depan, tak. Dia masuk
kaki dia melangkah ke belakang. Dia ibaratnya mengundur. Kira dia mengundur. Jadi kita orang macam tengok dia anggaran dalam pukul 1:30 pagi macam tu, maksudnya keadaan kat situ memang dah betul-betul sunyi. Jadi kita orang pun pandang lah, saling berpandangan. Dan dia lalu tengah-tengah kita orang tu, dia lalu tu terasa macam seram sejuk orang. Rasa macam seram sejuk, dan dia tak menunjukkan wajah dia pun kat kami. Jadi dia duduk belakang, dia ke belakang. Rasa macam meremang belakang ni, tulang belakang ni meremang, tengkuk ni meremang. Rasa macam dia memerhati kita orang. Sementara lift nak naik, korang bayangkanlah, lift lama bukannya macam lift baru cerek terus tutup, cerek terus naik. Tak, lift lama ni kelekek slow sangat pergerakan ni. Dalam hati kita orang, kalau boleh kita orang dah nak terpacul dekat depan bilik, dekat depan pintu rumah dah. Jadinya kawan akak ni, dia ni nak katakan dia kategori penakut, akak pun penakut. Dia cuik akak. Dia boleh cuik akak. Dia cuik akak banyak kali. Dia cuik akak. Akak diam. Lepas tu bila keluar daripada lift, pintu lift pun tutup lambat kan. Kita orang berjalan, kita orang tak pandang lah belakang. Takkan pandang belakang. Kita orang teruskan jalan. Bila pintu lift tertutup rapat, kawan akak pun cakap, Ira, kau rasa tak apa kau rasa? Akak cakap, rasalah. Aku rasa macam kawan akak dah lari dah. Akak pun apa lagi, pecut jugalah. Akak pun lari bersama dengan kawan akak tu. Tanpa akak sedar, selipar akak tertinggal satu. Jadi akak bagi tahu pada kawan akak, weh, aku nak ambil selipar aku lah cik dek. Macam tu lah kan. Lepas tu kawan akak pun cakap, alah, pedulilah selipar kau tu, esok-esok boleh ambil. Kau nak ambil, kau berani ke? Jadi kita orang pun balik. Akak tinggal lah selipar akak yang comel lotne tu dekat tengah-tengah antara lift dengan rumah yang akak sewa tu. Jadi bila kita dah sampai rumah, kita macam orang kata apa, berdebar. Jadi akak pun tanyalah kawan akak, kau rasa apa? Aku rasa meremang, dia kata. Aku rasa meremang. Kau rasa kan, ada ke perempuan rambut panjang pakai baju kurung? Betul, dia pakai baju kurung. Baju kurung tu ala-ala cotton. Kan ada satu masa tu famous baju kurung ala-ala cotton, yang orang kata nampak perempuan Melayu terakhir dia nampak. Weh, korang, rambut dia korang, akak tengok tau, memang kau nampak rambut dia hitam, berkilat, cantik korang. Kalau buat iklan shampoo memang elok sangat, sebab dia punya rambut memang cantik. Lepas tu kita orang macam mandi, kita orang solat macam biasa lah kan. So kita orang tidur macam biasa, sebab kita orang anggap macam yelah, takkanlah nak bagi tahu heboh, bagi tahu orang aku nampak ni. Jadi sama-sama diam. Jadi kita orang tidur. Esok pagi, bukan pagi lah, kita orang masuk petang. Sebab untuk scene malam, untuk orang kata praktikal malam, kita orang masuk petang. Dalam pukul 6 tu pemandu produksi tu akan datang ambil kita orang. Jadi kita orang pun nak keluar lah kan. Nak keluar macam biasa, hoha-hoha macam biasa dengan kawan akak ni lah. Jadinya akak nak sarung selipar, akak dah lupa dah akak punya selipar tu memang dah tertinggal dekat tempat lift sebelum nak sampai rumah tu. Tapi akak lupa, akak boleh sarung selipar yang sama malam tadi yang akak tertinggal. Selipar yang sama, akak pun macam tak ingat dah. Jadi kawan akak ni pun tegur, oi, tu bukan selipar kau yang semalam tu ke? Siapa ambil? Jadi akak pun cakap, lah, selipar aku semalam ni, siapa yang letak sini tu? Alah, baiklah, mungkin adalah tu kot kita punya housemate tolong ambil dia. Ni secam je selipar housemate dia kan. Sebab yang berada dalam rumah tu, di kalangan kawan-kawan kita orang juga yang sama-sama study. Cumanya dia orang praktikal tempat lain, kita orang tempat lain. Macam tu. Dah berselak kau. Lepas tu, kira bukan esok malam lah, malam seterusnya korang, kita orang keluar daripada lift. Kali ni tak ada dah terlibat, mana perempuan tu dah tak ada dah. Kita orang keluar daripada lift, sedang elok buka pintu lift tu. Korang ada rasa tak macam bila pintu lift tu buka, korang ada rasa satu angin yang meniup. Angin yang orang kata apa, angin yang meremang, angin yang kata mengusik, meniup kepada korang, sampai kan korang rasa macam seram tu. Sebab akak dengan kawan akak ni memang penakut masa tu. Memang penakut. Akak pun sebenarnya penakut lah kan. Kita pergi tempat orang baru apa semua, jadi baru nak melalui fasa-fasa macam ni kan. Jadi kebetulan masa tu
kita orang dikejutkan dengan seekor kucing je. Kucing tu lompat daripada mana tak tahulah kita orang. Akak ingat kucing tu warna oranye. Dia lompat depan kita orang, lari lagi. 2 malam, lari lagi. Boleh katakan kita orang ni banyak memecut kot dekat rumah tu kot. Okey. Jadi malam yang seterusnya kita orang masa tu rutin rasa 2 minggu. 2 minggu untuk satu grup. Jadi malam yang seterusnya, yang ni betul real babe. Yang ni memang betul real. Kita orang keluar dari lift, tak ada angin. Tak ada angin, tak ada rasa apa. Memang tak ada rasa apa. Yang ni lebih kurang pukul 3 pagi ke atas. Jadi masa kita orang keluar tu kan, kita orang lalu pada lift tu, kira keluar pada lift tu, jadi kita orang nampak satu botol. Yang kita orang ingat botol 100 plus. Botol plastik 100 plus, ada air ke tak ada air, wallahualam. Kita orang akak memang tak ingat. Botol tu angin tak ada, ribut pun tak ada, dia bergolek sendiri. Korang bayangkan, dia bergolek dulu pada korang. Kira korang nak menuju ke rumah tu, tapi botol tu dulu bergolek ke rumah tu. Memang akak tak tahu nak kalau kena pada korang lah. Korang nak lari melepasi botol tu ke? Korang nak stay dekat lift tu ke? Korang nak menjerit ke? Apa ke? Jadi kita orang ni pun ada basic baca ayat kursi, kira baca ayat-ayat apa semua. Botol tu berhenti. Bila botol tu berhenti, perlahan-lahan kita bacalah, baca. Perlahan-lahan kita berjalan. Kita orang tak pecut. Malam tu tak pecut sebab tak rasa macam kalau pecut kena kejam macam mana korang. Jadi kita orang pun terus masuk dalam rumah. Lepas tu setiap malam lah kita orang akan mandi, sebab mandi dan kita orang takkan bercerita pasal tu dengan kawan-kawan, sebab kita orang tak korek pun apa yang berlaku pada kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan tim lain pun merasai benda yang sama korang. Jadinya ada satu hari, ini betul berlaku pada akak. Pada suatu hari, waktu malam juga, kita orang ni balik, naik lift juga, keadaan sama. Okey, persekitaran lift tu, bak kata tuan rumah lah kan, lift tu dia ada lampu tau. Tapi, bila lampu ditukar, sama ada esok atau lusa, dia akan terpadam. Jadi bila ditukar, sama ada dia terpadam atau dia berkelip-kelip. Jadi masa kejadian tu, lampu tu berkelip-kelip. Kira lampu tu berkelip-kelip. Akak pun tak ada gangguan masa tu. Kira macam alhamdulillah, kita tak rasa meremang, kita tak rasa apa-apa yang mencurigakan. Jadi malam tu kita orang jalan macam biasa balik. Tapi mulut kita orang cabul tau, kawan akak lah kan. Malam ni tak ada apa ya? Macam tu. Dia punya tanya macam tu. Malam ni okey, tak ada apa, alhamdulillah. Kira okey lah kan, tak ada apa, tak ada rasa meremang, tak ada rasa angin sepoi-sepoi, tak ada rasa macam. Korang bayangkan kalau korang duduk tempat yang memang kau pijak pun, orang akan kata, meremang tempat ni, aku rasa tak sedap lah, meremang. Itulah yang kami rasa setiap kali lalu dekat lift tu. Okey, jadinya satu hari tu cuaca panas. Tak tahulah kenapa cuaca panas. Akak dengan kawan akak biasa akan balik, kita orang terus mandi. Bila kita orang mandi, kita orang duduk dalam keadaan selesa, kita orang akan tidur sebab kita orang dah penat. Join produksi sebenarnya penat, memang penat. Tambah pula kami ni praktikal. Jadi malam tu kira nak tidur macam biasa. Kira nak baca biasa, kira macam kita orang baca ayat kursi, kira orang tidur macam biasa. Tapi akak ni macam mana nak cakap akak rasa panas yang orang kata berbahang tau, berbahang. Bila akak rasa macam, korang pernah tak tengok macam mana ayam nak bertelur, dia punya rimas dia tu, macam mana kucing nak beranak, dia punya suk-suk rimas dia tu. Kalau orang pernah tengok, dia faham lah. Jadi akak ni pusing kiri tak kena, panas, pusing kanan tak kena, panas tak pusing, lagilah tak kena, lagilah rasa macam rimas, rasa macam serba tak kena. Jadinya akak cuba pejam mata, cuba pandang ke siling untuk pejam mata. Dalam keadaan akak rasa macam panas, zap, akak tengok dekat siling korang bayangkanlah, korang nampak satu lembaga perempuan, dia berambut panjang, dia terapung, macam nak cakap dia berpakaian serba putih. Akak tak pastilah sama ada baju kurung ke tak, tapi dia punya pakaian, dia punya kain tu kira macam terapung, betul-betul memenuhi siling bilik yang akak tidur tu, tahu tak? Masa tu lah akak mula kejutkan kawan akak. Banyak-banyak kali akak kejut dia. Lepas tu dia macam dah tidur mati sebab dah penat sangat. Jadi akak pun tak ada pilihan korang.
Akak tak ada pilihan, akak terpaksa menjerit, tolong aku, akak menjerit. Sampai kawan-kawan bilik akak yang lain pun yang masih ada kat rumah tu kira macam dia orang terpa kat akak. Kenapa weh? Kira akak macam, akak nampak korang, memang akak nampak benda tu kira menyusur antara siling keluar kira meredah dinding macam ni. Dia bukan keluar ikut tingkap ke ikut pintu ke, tak, menembusi dinding. Jadi akak tunjuk pada diorang tengok kat atas, apa kau nampak weh? Jadinya akak cakap lah, akak cerita kat situ juga. Akak nampak ni keadaan akak memang dah menggigil, dah ketakutan semua. Sampailah diorang minta akak mandi semula. Tapi akak dah tak berani nak mandi. Akak mandi masa tu pintu terbuka korang. Pintu terbuka, kawan akak teman, akak mandi, akak duduk kat situ. Akak tak tidur semalaman. Semalaman tu akak tak tidur. Esoknya akak mohon cuti sebab akak macam dah dedor-dedor, dah nak demam. Kira macam dah terkejut sangat. Jadinya syukur alhamdulillahnya akak tak tinggal lama kat situ sebab akak cuma pelajar sewa untuk time praktikal je. Jadinya kira macam lepas tu akak minta untuk ditukar sebab kita orang pun memang dah dekat-dekat untuk turn kita orang untuk siang. Jadi akak ditukar kepada turn siang. Dan alhamdulillah akak tak pilih pun orang kata jalan untuk turun ke daripada apartmen tu malam-malam. Memang taklah, memang akak akan bergurung kat dalam bilik dan akak akan pastikan ada orang satu rumah masa tu menemani akak. Okey korang, setakat ni je dulu cerita akak untuk kali ini. Kejadian ni buat akak rasa macam, rasa macam orang kata apa, bila kita pergi ke satu tempat yang baru, sebenarnya bukan pendinding, orang kata kita kena sediakan, orang kata kita kena orang kata menguasai ayat kursi, kena sentiasa menyebut ayat kursi, kena sentiasa orang kata mengaji supaya kita ditemani kekuatan dari dalam. Okey korang, bagi memastikan korang tak ketinggalan untuk cerita-cerita akak yang seterusnya, korang kenalah like, share, komen dan subscribe Cengkeh Channel. Bye!